Pulangkan hak aku. Kau dah ambil barang aku. Pulangkan hak aku. Sambil suara yang kita boleh kata marah. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi, berkongsi cerita-cerita seram, misteri dan pelbagainya rakan sahabat. Pertama sekali Agi nak ucapkan terima kasih yang mana sudah pun klik video ini, bermakna korang semua berminat untuk nak mendengar cerita-cerita seram tau. Baik, pada malam ini kisah seram yang Agi nak share kepada korang semua berkait tentang mimpi. Bila kita sebut tentang sebuah mimpi, ada yang kata bahawa mimpi ini hanya mainan tidur. Tak apalah, hanya sekadar mimpi. Bermimpi, tak apalah, mainan tidur. Tapi sahabat, mimpi ini boleh jadi sebagai salah satu petanda untuk kita tahu. Kita sebutlah sebagai contoh. Kalau seminggu, 2 minggu kita bermimpi yang sama. Contohnya, kita bermimpi dikejar ular ataupun benda-benda yang kita panggil binatang-binatang yang berbahaya. Ataupun kita bermimpi ada orang yang bagi benda kepada kita. Orang itu kita tidak kenal pun. Tahu, dia bagi macam bola balutan kain kuning apa semua. Dan mimpi itu mungkin seminggu 2 minggu kita mimpi yang sama. Boleh jadi tahu dalam diri kita ni ada saka. Tidak kira lah saka melalui keturunan, saka hatu raya, asal dia berkait dengan saka. Dia boleh datang melalui dengan mimpi tahu. Jadi pada kali ni kisah yang mana Rina share, dia boleh dikatakan berkait dengan mimpi. Salah seorang rakan sahabat kita ini, dia berkongsi kisah seram yang berlaku lebih kurang 18 tahun yang lepas tahu, berkait dengan mimpi ni. Dalam mimpi ni muncul seorang lelaki yang mana dia tak pernah kenal, suruh pulangkan balik barang apa yang dia ambil. Nak tahu lebih lanjut kisah pada kali ini, rakan sahabat, apa kata jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go. Kita bagi saja nama dia ni Abang Hisham tahu. Disebabkan dia tidak cerita ataupun dia tidak bagi tahu nama dia. Jadi dia letak je lah nama, bukan nama sebenar, Abang Hisham. Dia ni bekerja di salah sebuah hospital tahu, sebagai pemandu ambulans. Jadi kita tahulah pemandu ambulans ni dia akan berkait tentang orang yang kemalangan, aksiden memang dia akan pergi tahu. Dikatakan dia ni hampir 18 tahun yang lalu, dah lama lah. Dia dapat panggilan tahu. Panggilan yang mana berlaku aksiden, boleh dikatakan jugalah. Masa tu dalam pukul 12.30 dekat Lebuh Raya Plus di utara tahu masa tu. Dan dia dengan member dia bila dapat aja panggilan macam tu, apa lagi? Dia ni pun bergegas lah pergi tempat kerja dia. Nampak je dekat Lebuh Raya tu memang dia boleh nampak dengan jelas. Ada 2 buah kenderaan yang mana satu trailer sampai tahap macam mana tahu sahabat, dia terbalik di atas jalan raya tahu, trailer. Dan satu lagi lori yang mana boleh dikatakan dia punya kepala dia tu hancur lebur. Bila kepala tu hancur lebur, bermakna orang yang ada dalam tu tak tahulah sama hidup ataupun meninggal, Allahualam lah. Tapi kebiasaan kalau teruk macam tu, kebanyakan meninggal lah sahabat. Jadi pada asalnya dia ingat kemalangan biasa. Tapi bila dia sampai tu, kedua-dua yang mana duduk driver tu meninggal dunia rakan sahabat. Sampai di tempat kejadian tu boleh dikatakan bau sangat-sangat kuat tahu, dia punya minyak petrol tu, dan di atas jalan raya penuh berlumuran, dipenuhi dengan berwarna merah tahu, darah masa tu. Masa tu juga dikatakan sangat kalut lah dengan kereta-kereta yang berada di tepi jalan ni berhenti duduk nak tengok apa semua, dipenuhi dengan lautan manusia, lebih kurang macam tu. Dan apa yang tragisnya sahabat, di mana dia punya naas dia tu sehingga tahu dia punya serpihan-serpihan mayat, daging-daging mayat ni bertaburan di merata-rata tempat, sehingga kan dekat kereta pun ada, dekat lori pun ada, dekat trailer pun ada. So kita tak boleh nak check lah mayat siapa dia tahu. Jadi dia orang ni mulalah kita panggil apa, proses kutik lah daging-daging mayat ni, masukkan dalam beg hitam tu. Maka dia kutik-kutik bagi nak mempercepatkan dia punya proses tu. Jadi Abang Hisham ni pun dia tolonglah sekali tahu. Maka dah settle apa semua, dah okey. Maka dia pun bawa lah balik pergi ke hospital, letak dekat bilik mayat tahu. Masa tu kawasan bilik mayat tu boleh dikatakan masih lagi ada orang lah. Dalam ada 2-3 orang tu. Maka dia letak situ, dia pergi dekat pejabat dia, isi apa yang patut,
kebiasaan memang dia akan isi lah. Mungkin dia panggil dia punya skop kerja dia macam mana tak tahu, dia isi. Lepas tu dia pun balik ke rumah. Maka balik ke rumah dikatakan dia ni sangat-sangat letih lah dengan apa yang dia dah lalui seharian ni. Pergi situ balik sini, mungkin banyak kekeh tentang aksiden aku kemalangan. Itu yang dikatakan letih sangat. Dia pun tertidur rakan sahabat. Dipendekkan cerita, dia pun tertidur. Dalam tidur itulah dia bermimpi tahu dengan seorang lelaki yang tidak pernah pun dia kenal. Bukan member dia, bukan orang-orang rapat dengan dia, sebab memang dia tak care siapa lelaki ni. Lelaki ni mari dekat dengan dia sambil muka yang kita boleh kata sangat-sangat marah. Dia tenung tajam tahu Abang Hisham ni. Mari je dekat lelaki ni, maka lelaki ni jerkoh dia. Jerkoh pun boleh, marah pun boleh. Dia kata macam mana? Pulangkan hak aku. Kau dah ambil barang aku. Pulangkan hak aku. Sambil suara yang kita boleh kata marah. Jadi Abang Hisham ni pun dia terkejut daripada tidur. Kata-kata dia elak macam. Lepas tu dia macam terfikir tahu mimpi tu. Yelah memang betul bahawa mimpi ni mainan tidur. Tapi dia kata mimpi ni lain tahu. Dia macam seolah-olah mimpi ni sebagai salah satu petanda lah untuk dia. Duduk hampir 2 jam, cuba nak tidur balik tak boleh. Terfikir tentang mimpi dia dapat tadi tahu. Suruh pulangkan balik hak dia. Dia kata Abang Hisham ni dah ambil hak dia dan dia suruh pulangkan balik. Abang Hisham ni dia terfikir-fikir apa yang dia dah ambil sebenarnya sahabat. Apa yang dia dah ambil. Jadi dia fikir paling last sekali yang dia urus adalah tentang kesah ataupun kes aksiden yang naah tu lah, trailer dengan lori tu. Maka keesokan hari tu, pagi tu dia dah bangun, maka dia terfikir lagi. Dia cuba nak kita panggil apa? Tak nak bagi terfikirlah benda tu, tapi benda tu selalu bermain dalam fikiran dia. Terfikir tentang mimpi tu. Mungkin juga mimpi itu sebagai satu petanda untuk dia. Jadi dia pergilah tempat pakaian yang mana pakaian yang ada pada hari kejadian semalam tu, yang dia urus mayat tu. Dia pun pergilah cek takut ada benda yang dikatakan mencurigakan tahu. Cek apa semua, tidak ada benda yang mencurigakan. Dia pun pergilah dekat motosikal yang mana dia ulang alik daripada hospital ke rumah dia. Dia ceklah dekat tayar, dia akak dia punya seat tu, tengok. Dikatakan masih lagi tidak jumpa benda-benda yang mencurigakan. Jadi dia pun fikir, apa benda lagi yang sebenarnya ni? Macam mana dia boleh dapat mimpi tu? Duduk fikir lagi sahabat. Berfikir benda sama, okay? Terfikir lagi. Jadi last kali dia pun duduk. Bersiaplah dia nak pergi kerja tahu. Pakai je kasut. Bila dia pakai kasut ni, dia rasa macam ada benda yang tak kena tahu. Dekat kasut dia. Dia pun apa lagi terbalikkan kasut dia. Alright, di sinilah tahu. Dia ternampak benda yang boleh dikatakan sangat-sangat membuatkan dia terkejut masa tu. Dia nampak ada daging ataupun tulang yang terlekat dekat kasut dia. Kasut dia ni dia macam bila ada ruang kan, ada ruang kosong, dia macam tumit tu. Lepas tu di celah tu dia ada ruang kosong kan. So dia terlekat dekat situ tau. Jadi bila dia tengok je pas betul, dia kata ini tulang manusia. Barulah dia terfikir tentang dia punya mimpi tu yang semalam, bahawa berkemungkinan besar tahu mimpi tu ada berkait rapat dengan apa yang baru berlaku tadi, yang mana dia jumpa tulang manusia tu sahabat. Tak tahulah tulang kaki ke apa jari kan, tak tahulah, tidak ada cerita juga. Jadi dia pun balutlah tulang tu dengan kain berwarna putih, bawa terus pergi ke bilik mayat. Tak sampai ke pejabat dia, bawa pergi ke bilik mayat tu. Sampai nak bagi dekat dia punya petugas tu, petugas ni sampai terkejut tahu. Dapat daripada mana ni? Jadi Abang Hisham ni pun dia cerita semua tentang mimpi dekat bilik mayat tu. Dan petugas ni pun faham. Maka diletakkan balik. Bila letak je balik, Abang Hisham bagi tahu, alhamdulillah, rasa lega tahu bila letak benda tu. Betul lah dia kata mimpi mungkin sebagai salah satu petanda untuk dia. Dan bila letak je benda tu, dikatakan dia tidur 2-3 hari, dia tak jadi apa-apa. Tapi selepas daripada tu, dia ni dikatakan lebih lagi kita panggil sebagai seorang yang berhati-hati bila buat kerja. Lagi-lagi berkait tentang aksiden sampai meninggal dunia ni, sampai kita panggil aksiden tragis ni, memang dia akan lebih berhati-hati. Dia akan cek dengan detail. Sebelum mana dia balik ke rumah, dia akan cek seluruh pakaian dia semua. Dia takut benda tu jadi hal yang sama tahu rakan sahabat.